Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahya, dan ini fokus minggu depan, tapi dalam masa yang sama kita memberi fokus beberapa isu penting terutamanya berkaitan dengan pilihan raya negeri yang akan berlangsung minggu hadapan, terutamanya apabila 29 hari bulan merupakan tarikh untuk penamaan calon. Kemudian lebih kurang dalam 2 minggu adalah tempoh berkempen sebelum hari pengundian pada 12 Ogos 2023. Bagaimanapun, kita telah pun mengetahui banyak antara calon-calon yang telah dikemukakan sebelum ini, seperti Barisan Nasional yang meletakkan 107 calon di ke-6 negeri, yang mana PKR semalam telah mengumumkan 55 calon. Bagaimanapun, mengekalkan MB Selangor dan juga Negeri Sembilan sebagai muka menteri besar di negeri terbabit. Dan juga hari ini Parti Amanah Negara Amanah mempertaruhkan 31 calon pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung di 6 buah negeri pada 12 Ogos nanti, dan Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Samu memaklumkan partinya mempertaruhkan 15 muka baharu dengan 44% calon muda dan juga wanita. Antara yang dicalonkan adalah Datuk Mahfuz Omar yang diumumkan akan menjadi calon Pakatan Harapan di kerusi Dun Alur Mengkudu, Kedah. Selain Mahfuz, Amanah juga mengekalkan Muhammad Faiz Fazil untuk bertanding di kerusi Dun Permatang Pasir dalam kawasan Parlimen Permatang Pauh. Pada sidang media pengumuman calon yang akan mewakili Amanah, Muhammad menjelaskan dua kerusi Dun di Terengganu iaitu Dun Tepuh dan Bandar masih di peringkat rundingan. Perundingan insyaAllah boleh selesai, dua aja, bukan banyak. Yang lain semua dah selesai. InsyaAllah boleh kita selesai dengan cepat. Mengulas peluang Amanah di Kelantan, Muhammad menjelaskan berdasarkan maklum balas yang diterima beliau, yakin PH mempunyai harapan yang baik. Kami di Kelantan kami yakin. Sekarang ni tentang saya datang di sini 2 hari saya berada di sini, saya nampak Kelantan ini memang rakyat Kelantan nak buat perubahan kali ini. Masuk anak-anak muda saya pergi ke makan semalam ni tanpa saya bagi tahu, mereka kenal saya, mereka kata apa? Kata dia panggil Bang Mat lah, Bang Mat, kami nak tukar. Gitu, anak-anak muda yang saya tak kenal yang membesar, kiranya yang baru ini. Jadi saya rasa Kelantan, insyaAllah kita punya harapan yang baik kali ini. Di Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, Amanah akan bertanding di 2 kerusi Dun, 9 di Selangor, 7 di Kelantan dan 8 di Kedah. Manakala untuk Terengganu, setakat ini Amanah hanya mengesahkan meletakkan calon mewakili PH di kerusi Dun Batu Buruk dan Ru Rendang yang akan diwakili oleh Muhammad Zamir Ghazali dan Suhaimi Sulaiman. Baik, kebanyakan calon daripada parti-parti yang bertanding telah pun kita ketahui. Dalam masa yang sama, ada beberapa lagi mungkin yang akan mengisi kekosongan untuk menjadi calon pada pilihan raya negeri 2023 yang akan berlangsung minggu hadapan. 29 adalah hari penamaan calon dan 12 Ogos 2023 adalah hari pengundian. Jadi menjelang PRN ataupun 6 negeri memilih ini, banyak perkara untuk perlu kita faham, terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan naratif, apa yang perlu ditangani dan juga bagaimana untuk memenangi hati pengundi. Saya nak bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Salam sejahtera, Profesor. Salam, Ustaz. Ya, Prof, pertama sekali untuk kita memahami keadaan landscape politik semasa keadaan dan juga situasi. Apakah Prof melihat kepada keadaan dan juga situasi politik semasa tanah air ketika ini, dan juga bagaimana untuk kita memahami naratif yang mungkin dibawa oleh parti-parti politik dalam menempani PRN kali ini? Kalau kita perhatikan, ini merupakan kali pertama 6 negeri berhadapan dengan pilihan raya negeri secara serentak. Dan yang kedua, kita juga harus melihat ini kali pertama penggabungan kerajaan campuran, kerajaan perpaduan akan bersama di dalam pilihan raya negeri. Dan sudah pasti bagi Perikatan Nasional, mereka mahu menguji tahap sama ada sokongan yang diberikan ketika pilihan raya umum yang ke-15 akan menjadi sesuatu yang tetap ataupun bersifat sementara berdasarkan kepada kedudukan politik yang dinamik di dalam pilihan raya negeri kali ini. Dan naratif penjenamaan yang bakal dibawa itu sudah pasti akan membawa kepada kontestasi ke atas beberapa perkara, termasuk menguji tahap
keselesaan di dalam satu koalisi, sama ada ia boleh berubah menjadi satu koalisi yang bertanggungjawab daripada koalisi yang dibina berdasarkan kepada keselesaan. Dan yang kedua, dalam konteks politik tanah air, kita tidak boleh keluar daripada bercakap tentang isu yang berkaitan dengan agama, ras dan juga etnik. Dan ini merupakan dua adunan yang saya percaya akan diuji kali ini. Apatah lagi kita sudah melihat wujud kesepaduan di peringkat elit politik. Konsolidasi itu jelas. Tetapi sejauh manakah parameter itu dibawa kepada peringkat bawahan? Apakah di peringkat bawahan pengundi mahu turut menyokong kedudukan perubahan pembaruan yang sedang berlaku? Dalam kedudukan seperti ini, saya percaya isu-isu yang akan dibawa akan dilihat bukan sekadar kepada isu kos sara hidup, banjir atau air di beberapa buah negeri, tetapi isu yang berkaitan dengan 3R yang banyak diperkatakan hari ini, isu yang berkaitan dengan agama, etnik dan juga institusi Raja-Raja Melayu, saya percaya turut akan dimainkan dan di sinilah yang akan menguji tahap kedudukan politik matang ataupun politik moral, politik berhemah. Sejauh manakah kita mampu untuk melangkau daripada isu-isu tersebut. Kita tahu isu tersebut sudah pun termasuk dalam perlembagaan, ia tidak perlu atau wajar disentuh, apatah lagi isu yang berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu. Saya rasa itu harus dipertahankan. Tapi dalam konteks ketika pilihan raya, apakah ia akan dicanangkan untuk membolehkan kontestasi ke atas pengundi Melayu akan dapat membawa kepada alihan sokongan tertentu. Sudah pasti akan ada satu pihak yang mahu kepada usaha kempen kalih bagi sama, kalih bagi menang. Satu lagi pihak akan melihat bahawa perlu diberikan sokongan ataupun cuba menarik sokongan berdasarkan kepada persaingan yang wujud seperti ini. Jadi dalam kedudukan seperti ini, naratif yang bakal dibina itu akan turut membawa kepada penjelasan ke atas kedudukan sejauh manakah isu memainkan peranan yang besar berbanding kepada calon ataupun parti, dan sejauh manakah jentera mampu untuk bergerak secara sepadu untuk memastikan tidak ada undi protes ataupun tidak ada pengundi yang tidak mahu keluar, dan sejauh manakah mereka yang berada di luar mahu kembali untuk menyokong parti tertentu bila sebahagiannya berpandangan di peringkat persekutuan sudah pun dipilih pada November 2022, kenapa perlu mereka kembali lagi. Jadi akan wujud pelbagai dilema ataupun polemik yang perlu disusun secara baik untuk sampai ke garis penamat pada 12 Ogos nanti. Prof, melihat kepada dua gabungan utama dalam parti, kita ada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Bagaimana Prof melihat kepada situasi hari ini mengenai peluang kepada kedua-dua gabungan parti ini? Kita tahu 3 negeri milik Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, 3 negeri lagi ketika ini adalah Perikatan Nasional termasuk PAS dan sebagainya. Bagaimana Prof melihat untuk PRN kali ini peluang kepada parti-parti gabungan ini? Adakah Prof melihat ada negeri yang memang terfokus dan memang ini adalah peluang cerah untuk sesuatu parti sahaja? Kalau kita jadikan rujukan ataupun nota kaki berdasarkan pada keputusan PRU ke-15, sudah pasti kita boleh membuat andaian tertentu dengan congkakan tertentu, analisis yang akan mampu untuk memerihalkan kepada gelagat pola pengundian di ke-6 buah negeri. Kalau kita perhatikan, di Selangor, pasti tumpuannya adalah kepada kontestasi ke atas 34 kursi yang majoritinya adalah pengundi Melayu. Sejauh manakah itu akan mampu untuk sama ada dipertahankan ataupun akan diambil oleh Perikatan Nasional berdasarkan kepada keputusan kemampuan mereka menang kursi parlimen di dalam pilihan raya yang PAS. Tetapi kita harus melihat politik tidak bersifat statik, ia bersifat dinamik, ia boleh berubah-ubah. Dan sejauh manakah peluang itu akan diberikan berdasarkan kepada percaturan ke atas soal ras, etnik dan juga politik kelas, kerana Selangor merupakan sebuah negeri yang besar membangun. Kalau kita bandingkan dengan Pulau Pinang, ada hampir 14 kerusi majoritinya pengundi Melayu. Itu juga akan menjadi tumpuan.
11 di Tanah Besar, di luar pulau dan juga terdapat 3 di dalam pulau. Menyebabkan ini juga akan menentukan sama ada bilangan majoriti yang bakal diperolehi oleh blok tertentu sama ada dipertahankan majoriti yang besar yang pernah mereka miliki daripada pilihan raya 2018 ataupun akan menurun. Di Kedah, Kelantan dan Terengganu seolah-olah dia masih berpihak kepada Perikatan Nasional, tetapi apa-apa boleh berlaku selepas isu agian kursi dan juga penamaan calon telah dilakukan. Di Kedah sudah pasti perlu ada figura yang besar untuk berhadapan dengan kedudukan besar yang barangkali cuba untuk meraih simpati dalam kedudukan sekarang. Jadi apakah dengan penamaan Sri Mahdi Khalid itu bertujuan untuk berhadapan dengan usaha mengemudi dan juga memastikan jentera di Kedah itu dapat disepadukan bersama dengan pembentukan kerajaan perpaduan di bawah pembentukan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Di Negeri Sembilan kita lihat beberapa sosok besar akan bertanding, baik pengurusi Barisan Nasional di peringkat negeri dan juga pengurusi perhubungan UMNO sendiri, Bin Alias dan juga Dr. Mat selaku timbalan Presiden UMNO juga akan bertanding, sementara Lebih Besar Negeri Sembilan akan turut mempertahankan kursi beliau. Jadi dalam konteks ini kita lihat bagaimana setiap negeri acuannya berbeza, tidak boleh digunakan satu bentuk kempen untuk menangani sokongan, dan PRN ini penting untuk kedua blok supaya ia tidak menjadi secara simbolik untuk melihat kepada sokongan dalam kalangan orang Melayu, kerana jangkaan pengundi bukan Melayu masih lagi kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi bagaimanakah pola itu akan diubah di negeri-negeri tertentu, baik di Sembilan, Selangor, Pulau Pinang dan juga di Malay Heartland seperti Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Jadi bagi saya melihat bahawa PRN ini penting kerana walaupun ia tidak membawa kepada perubahan di peringkat persekutuan, tetapi bila mana 6 negeri secara serentak berhadapan dengan PRN ini, dia secara simbolik akan memberikan mesej atau isyarat tertentu. Sama ada ketentuan yang perlu dibawa untuk mempertahankan kerajaan itu ataupun akan wujud satu elemen baru di dalam konteks pasca 12 Ogos nanti. Jadi buat masa ini seolah-olah ia ini bersifat status quo, tapi kita lihat selepas waktu kempen nanti. Ya, menarik apabila Prof nyatakan walaupun ia tidak membawa apa-apa mungkin perubahan dalam kerajaan persekutuan berdasarkan kepada keputusan PRN nanti, bagaimanapun ia membawa mesej yang simbolik ataupun signifikan kepada apa yang rakyat mahukan ketika ini. Prof, sebelum kita berhenti rehat, mungkin dalam 1 minit, kenapa penting untuk setiap parti meletakkan calon yang tepat? Contohnya seperti Perikatan Nasional di Kedah menyatakan bahawa ada 2 atlet bola sepak akan menyertai ataupun menjadi calon, dan juga 2 profesor yang academician yang akan menjadi calon dan sebagainya. Bagaimana sesuatu parti meletakkan bahawa figura penting sebagai calon untuk memastikan bahawa ini adalah tawaran besar yang diberikan kepada rakyat? 1 minit, Prof. Okay, kalau kita perhatikan, bila kita mengkaji pola gelagat pengundian, 3 perkara harus lihat: calon, kedudukan parti dan juga isu. Calon juga mainkan peranan. Sudah pasti figura sosok besar yang ada popularitinya itu akan membawa tarikan tertentu kerana mereka ada penyokong dan juga populariti tertentu. Tapi itu tidak merupakan satu-satunya faktor yang akan membawa kepada usaha mengalih sokongan. Kalau kita lihat di Selangor, Ultimate penyanyi akan bertanding di Lembaga seolah-olah itu antara usaha untuk bawa figura yang pelbagai. Apatah lagi, perang sebenar hari ini adalah di alam maya, di media sosial. Seolah-olah ia sudah menjadi sesuatu yang bersifat populis. Dan saya percaya kedudukan figura-figura ini sebenarnya adalah sebagai nilai tambah suntikan kepada parti untuk menunjukkan bahawa parti itu mendapat sokongan daripada pelbagai kelompok yang punya latar yang berbeza, agar itu juga dapat terjemahkan dalam bentuk sokongan ketika hari pengundian nanti. Baik, saya akan bersama dengan Profesor seketika nanti, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Kita kembali selepas ini.
Baik, kembali dalam fokus minggu depan. Hari ini merupakan hari kedua Jelajah Jiwa SME 2023 disambut meriah dengan kehadiran ramai pengunjung serta perkongsian ilmu daripada para usahawan selain terdapat lebih 25 buah reruai daripada pelbagai produk tempatan di Sabah. Dan acara dianjurkan esok awal ini dengan kerjasama penaja utama TM Unify Business dan rakan strategik Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau KUSKOP dilihat mencapai objektif penganjuran bagi memperkasakan usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Dan untuk dapatkan laporan lanjut, kita terus saja bersama dengan wartawan esok awal ini, Haikal Rahman yang menyertai siri Jelajah Jiwa SME 2023 di Kota Kinabalu, Sabah. Teruskan. Terima kasih kepada rakan sugas di Bukit Zalil. Betul seperti yang dikatakan tadi, saya kini berada di Imago Shopping Mall, Kota Kinabalu, Sabah bagi menyertai siri Jelajah Jiwa SME 2023. Dan mana kita tahu Sabah menjadi curtain raiser ataupun pembuka acara bagi Jiwa SME 2023 yang mana turut akan kita sertai jelajah iaitu di 5 zon lagi yang penutupnya adalah di Kuala Lumpur. Namun fokus tetap sama iaitu memperkasakan PMKS dan alhamdulillah daripada hari ini hingga semalam memang orang kata pengunjung tu memang tidak putus. Dan apa yang kita boleh katakan di sini terdapat juga perkongsian daripada usahawan-usahawan PMKS tempatan yang daripada Sabah. Dan kalau kita lihat perkara itu ianya lebih pragmatik kerana melihatkan kepada solusi ataupun permasalahan yang dihadapi oleh usahawan-usahawan PMKS yang ada di sini. Dan jika kita lihat juga penglibatan yang cukup luar biasa, ramai pengunjung yang hadir dalam perkongsian 2 hari ini. Dan jika kita lihat pada perkongsian daripada speaker-speaker sebelum ini juga, terdapat juga Q&A yang banyak yang diajukan oleh usahawan-usahawan PMKS di Sabah yang menunjukkan semangat diorang ataupun jiwa SME diorang untuk terus bergerak dengan lebih kehadapan dan maju serta berdaya saing. Dan jika kita boleh kongsikan di sini juga, pada acara semalam, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Dato' Ewan Benedict turut menyatakan bahawa dalam membina semula ekonomi, ekosistem keusahawanan yang kondusif perlu diperkukuhkan untuk menyokong pertumbuhan usahawan, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Malaysia. Namun, begitu menurut beliau, galakan insentif dan dorongan perlu ataupun harus diberikan kepada PMKS supaya mereka berupaya membangunkan perniagaan, berdaya saing serta mampan dan menyumbang kepada kesejahteraan sosio-ekonomi di Malaysia. Dan saya kini berada di reruai ataupun reruai Borneo Mart by Lan Solo. Kalau kita tahu, ini adalah produk-produk tempatan daripada Sabah sendiri dan kita juga boleh lihat juga beberapa orang kata produk-produk termasuk ikan kering ataupun amplang pun ada juga kat sini. Ada ikan masin, ada juga ikan bilis mata biru dan juga ada apa tu? Kalau kita boleh kongsikan. Hubungi kami sekarang untuk kembangkan. Ini Bambangan, jeruk Bambangan lah. Dia kalau macam jeruk Bambangan ni dia suku kaum apa ke? Kalau saya suku kaum Brunei. Kalau kami biasa makan sama itu ambuyat lah. Makan dengan ambuyat. Ya. So dia apa lagi yang kita ada kat sini? Kalau yang di sini ada yang basic-basic sejak lah, yang macam ikan masin, bilis, sama itu belacan. Belacan kalau paling famous di Sabah, belacan papar lah. Belacan papar. Ya, macam sekarang kami jual ni belacan papar. Mana tu belacan papar? Ni? This one? Ya. Belacan papar. Okey. So ada juga yang ni orang kata special lah kat sini. Boleh ceritakan apa? Kalau yang ini ikan masin belut laut. Ya. Kalau yang menarik ni ikan masin jeruk laut. Kalau saya yang menarik selalu saya tidak pernah makan lagi kalau macam ikan masin belut laut ni. Jadi saya tidak tahu lah apa yang special. Tapi kalau orang-orang cakap memang sedap lah kalau digoreng, makan sama limau sama lada. So ada juga amplang kat sini? Ya, di situ kalau amplang
bilang kami sekarang ada itu amplang udang sama amplang sotong lah. Kalau yang merah-merah tu dia sotong, yang putih itu dia udang. Dan sekiranya anda semua berada di sekitar Kota Kinabalu, masih ada kesempatan lagi untuk datang di Jiwa SME 2023. Dan itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Saya Karaman untuk laporan Buletin Awan ini. Baik, kita kembali bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Kita bercakap berkaitan menjelang penamaan calon 6 negeri dan juga pasca pengumuman calon yang telah pun diumumkan kebanyakan parti baru-baru ini. Prof, masih lagi bersama dengan saya. Prof, tadi kita dah melihat kepada sentimen, naratif yang dibawa dan sebagainya. Tetapi dalam masa kita mendepati situasi kritikal, apabila kita bercakap berkaitan dengan 3R seperti yang Prof nyatakan tadi, kita perlu memahami berkaitan dengan parameter dan sebagainya. Isu-isu berkaitan dengan ekonomi, kos sara hidup, poket rakyat dan sebagainya, antara isu-isu utama yang dimahukan oleh rakyat dan sebagainya. Apakah Prof melihat kepada isu lokal ataupun isu setempat ini yang ada di negeri dan sebagainya membawa kepada isu nasional untuk diketengahkan ataupun ditawarkan oleh parti-parti politik yang bertanding nanti? Bila kita lihat pada pilihan raya negeri, sudah pasti lokaliti itu mainkan peranan yang cukup besar. Kearifan tempatan yang dikaitkan dengan soal setempat perlu dilihat, dihalusi, kerana ini jadi kompas untuk menentukan sejauh manakah pola pengundian itu mampu menarik sokongan dalam kalangan pengundi setempat. Sebab itu, pemilihan calon setempat itu penting. Bagaimana perkhidmatan sebelum ini akan turut diperlihatkan. Dan yang ketiga adalah sejauh manakah wujudnya kesepaduan ketika bergerak untuk memastikan bahawa sesuatu konstituensi itu dapat meraih sokongan yang besar berbanding pesaing mereka. Akhirnya, yang lebih besar yang perlu kita lihat dalam konteks pilihan raya negeri adalah sudah pasti apakah yang akan menjadi bahan kempen adalah untuk melihat hubungan keserasian, keintiman ataupun kemesraan di antara persekutuan dan juga negeri. Mungkin itu juga akan turut dimainkan menjadi tawaran ataupun formula untuk menarik sokongan supaya bila bersama mungkin akan membawa perubahan-perubahan tertentu di kawasan setempat. Bermakna bila melihat kepada lokaliti sesuatu kawasan, sudah pastilah yang dimahukan adalah soal pembangunan, perubahan, proses macam mana dipertingkatkan dari sudut pendidikan dan juga soal pekerjaan dan sebagainya. Tidak dinafikan, ada kalanya itu juga turut akan diterkebelakangkan apabila sentimen tertentu dimainkan, emosi disemarakkan dalam kalangan pengundi sehingga seolah-olah hala tuju itu tidak menjadi keutamaan, tetapi sentimen-sentimen ini membawa kepada congakan dalam menentukan pemangkahan undi. Jadi di situlah saya rasakan jentera memainkan peranan besar. Sejauh manakah lokaliti itu harus dipertahankan dan bagaimana perayu undi mampu untuk menyatakan kepada pengundi bahawa perlu diperlihatkan dari sudut rasional dan praktikal dan bukannya emosional semata-mata agar tawaran itu dapat dibawa kepada persekutuan melengkapi, mempunyai sifat resiprokal untuk meneruskan tradisi pembaruan dan perubahan yang mahu dilihat di kawasan setempat. Dan juga Prof, kita sering menyatakan hal-hal yang berkaitan dengan pilihan raya yang bersih, telus yang dibawakan oleh parti-parti politik yang bertanding. Bersih 2.0 juga ada menyatakan hari ataupun setiap masa ada menyatakan bahawa pilihan raya yang bersih dan sebagainya. Bila kita bercakap berkaitan dengan telus, bersih, tiada unsur-unsur rasuah dan sebagainya, ia datang daripada parti-parti politik yang bertanding. Tetapi untuk PRN kali ini, bagaimana Prof mahu melihat dari seorang sudut pandang seorang ahli akademik yang dimaksudkan dengan sesuatu itu perlu bersih, terutamanya daripada parti itu? Ya, pasti soal integriti itu penting. Dan di sini integriti itu tidak semestinya daripada wang ringgit semata-mata, tapi juga dari segi karakter, personality, perwatakan sosok ataupun figura yang bertanding yang perlu menjadi teladan, idola kepada
kawasan setempat, seolah-olah itulah calon yang mampu untuk mengemudi dan juga membawa perubahan kepada kawasan setempat. Di sinilah yang harus dipastikan juga adalah tidak berkiblatkan kepada sokong bawa rebah, kerana kadang-kadang musuh dalam selimut ini memainkan peranan besar sehingga menggagalkan usaha memenangkan seseorang calon. Bermakna integriti parti itu penting, politik nilai supaya mampu untuk membawa kepada suruhan seorang pemimpin yang ada nilai politik yang kedudukan seorang ahli politik budiman, nilai budi pekertinya, budi bahasanya, akal budinya, budi bicaranya, kesemua itu harus dinilai secara sepenuhnya. Tetapi kadang-kadang kesemua itu dibelakangkan dan sentimen ataupun emosi yang dibawa ke hadapan. Sebab itulah kita harus memastikan bila kita bercakap tentang soal integriti politik, ia harus bersifat holistik, komprehensif, menyeluruh. Bukan semata-mata dari sudut pandang mengeluarkan wang, membelanjakan secara besar-besaran suatu kempen, tetapi juga dari sudut pemilihan seorang calon yang ada perwatakan dari sudut kewibawaan dan segi kewarasan politik agar pemimpin itu mampu dicontohi dan juga diangkat ke Dewan Undangan Negeri mempertahankan soal kemahuan, keselesaan, kesejahteraan dan tidak sama sekali berkompromi dari sudut keamanan, keselamatan dan juga perpaduan dalam konteks negara kita. Sebab itu 3R tidak boleh dikompromi bila mana menjadi bahan politik. Walaupun itu penting, kita tahu soal agama, ras, institusi Raja-Raja Melayu, tapi yang penting adalah bagaimana pemimpin yang mahu dibawa ke hadapan itu adalah seorang pemimpin yang ada kewibawaan sehingga mampu untuk mewakili pengundi di kawasan setempat. Politik ini ataupun pilihan raya ini sesuatu yang menarik seperti Prof nyatakan, antara banyak perkara yang boleh ataupun yang kita tidak jangkakan berlaku, ia bersifat simbolik dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara penting untuk kita lihat menjelang PRN, pilihan raya 6 negeri nanti. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM. Itu saja waktu yang kita ada dalam fokus minggu depan. Pastinya di ruang waktu untuk kita bawakan lagi isu-isu dan juga hal-hal semasa terutamanya dalam 6 negeri memilih. Sekian dulu, saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.